Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Hari ini kita akan membincangkan soal pasaran rumah HDB. Kerana apa? Kerana selalu kita lihat di dada-dada akhbar, hari ini dia cakap pasaran turun. Lat 2-3 bulan dia akan menyatakan pasaran HDB naik. Jadi kita runsing. Apa sebenarnya pasaran naik turun ni? Jadi sekiranya kita dapat memahami dengan terperinci polisi-polisi HDB, kita akan lebih mengetahui pasaran HDB kini. Saya mulakan dengan satu penafian, iaitu sesi berkongsi ini hanyalah perkongsian maklumat. Data yang terkumpul dari sumber-sumber rasmi hdb.gov.sg dan data.gov.sg. Sesi ini bukan untuk anda membuat keputusan untuk menjual atau membeli, dan juga bukan untuk perkiraan keuntungan ataupun kerugian. Kumpulan sasaran sesi ini ialah bakal pembeli pertama. Sebagai pembeli pertama, mereka selalunya menghadapi dilema untuk membeli BTO ataupun flat jualan semula. Golongan kedua ialah pemilik Gen X, millennials, mereka yang berusia dari 30 hingga 50 tahun. Golongan yang ketiga ialah pemilik HDB yang menjangkau usia 55 tahun. Kerana apa? Mereka akan terjejas sekiranya mereka berusia 50 tahun ke atas kerana penggunaan CPF. Golongan yang akhir ialah golongan yang sudah bersara. Banyak pemilihan untuk mereka selepas usia bersara. Untuk perincian yang lanjut, saya rasa perlu untuk mengadakan sesi khas untuk golongan-golongan yang saya sebutkan di atas. Polisi HDB kini banyak yang digubal sebelum ini. Waktu itu tahun 1980-an, yang kita sedia maklum, banyak orang tua kita berpindah berhijrah dari kampung-kampung ke estet perumahan baru. Dalam tahun 1989, penduduk tetap boleh membeli dari pasaran terbuka. Tahun 91, skim bujang diperkenalkan. Tahun 97, krisis keuangan Asia. Dari 1999 hingga 2011, Menteri Pembangunan Negara ialah Mambautan di bawah pimpinan Perdana Menteri Goh Chok Tong. 2001, BTO mengganti RFS. Menteri Pembangunan Negara selepas itu ialah Khaw Boon Hwan dari 2011 hingga 2015. Dari 2015 hingga Julai 2020, Lawrence Wong. Polisi pemerintah waktu Mambautan ialah HDB merupakan aset, ya. Polisi pemerintah waktu itu ialah meningkatkan aset ini. Selain daripada memberi rumah, HDB merupakan satu pelaburan juga. Dari 2001, BTO menggantikan RFS. Kerana apa BTO digantikan RFS? Mungkin saya akan menerangkan dalam slide yang berikut. Perbezaan ialah BTO membina mengikut permintaan, tidak seperti RFS.
mengikut hanya andaian permintaan. Dalam BTO, pemilik dapat membeli kawasan, dapat memilih kawasan, jenis flat dan akan diberikan anggaran harga, dan jika ada permintaan minima 70%, HDB akan meneruskan pembinaan. Masa tunggu dianggarkan dalam 3 tahun. Waktu tahun 2006 hingga 2010, pembinaan flat baru hanya berjumlah 23,519 unit. Krisis subprime 2008 membuat pemerintah berhenti membina BTO. Lebihan permintaan pembeli, harga BTO mengikut pasaran, dan ekonomi waktu itu lemah. Menteri Pembangunan Negara Koh Bun Hwan mengambil alih dalam 2011. Langkah pertama yang beliau ambil adalah membina flat baru dengan banyak, mengadakan kota BTO. Dari 2011 hingga 2015, hampir 100,000 unit BTO dibina. Dari 2016 hingga 18, 80,000, hampir 80,000. Kita bandingkan dengan waktu Mawautan, hanya 23,000. Beliau ingin menggunakan masa menunggu pembeli. Dari 2011, duti stem tambahan pembeli untuk penduduk tetap 5% dikenakan. Additional Buyer Stamp Duty, ABSD. 2013, langkah penyejukan lagi, cooling measure dikenakan untuk semua pembeli. Apa ini MSR? Contoh mudah, kalau gaji combine sebuah household itu 5,000. Dulu sebelum ini, bila MSR 40%, bila MSR 40%, mereka boleh menggunakan 2,000 untuk pembayaran rumah setiap bulan. Tapi apabila MSR diturunkan 30%, kini hanya boleh gunakan 1,500. Jadi kesan pembeli untuk mendapatkan pinjaman yang lebih tinggi terjejas. Selepas itu, PR juga dikenakan sekatan. Mereka hanya dibenarkan untuk membeli flat dari pasaran terbuka hanya selepas mendapat status PR buat 3 tahun. Sebelum ini, bila mereka mendapat status PR, dengan segera mereka akan membeli flat HDB. Tapi kini sudah tidak dibolehkan. Jadi bila penduduk tetap ini dikeluarkan, berapa banyak yang terkesan. Kalau kita lihat, pemerintah memberikan 10,000 status PR setiap tahun. Kalau dikirakan mungkin dalam 5,000 sekurang-kurangnya pembeli yang dikeluarkan dari pasaran HDB ini. Pada 2015, Lawrence Wong menjadi Menteri Pembangunan Negara. BTO diteruskan dengan jumlah yang banyak, iaitu 15,800 untuk tahun 2018. Tahun berikutnya 15,000 unit. Dan tahun ini 2020, 17,000 unit akan dibina. Lawrence Wong juga membuat kenyataan pada tahun 2017 yang memberi gambaran flat HDB akan dipulangkan kepada pemerintah selepas 99 tahun. Ini kerana apa? Kerana banyak rumah lama yang dibeli dengan harga yang tinggi, harga premium.
pembeli-pembeli merasakan ada potensi untuk en bloc. Jadi mereka membeli dengan harga premium. Mereka berani membeli dengan harga premium. Tapi dengan kenyataan ini, jejas banyak rumah-rumah lama akan terjejas. Kerana apa? Kerana skim en bloc tu masih ada SERS, tapi hanya diperuntukkan untuk hanya 4% dari jumlah total perumahan HDB yang ada di Singapura. Iaitu hanya sedikit ya. Dan Lawrence Wong juga memberi tumpuan kepada skim pembelian balik tempoh pajak, lease buyback. Jadi sekarang kita lihat carta ini memberikan gambar sebenarnya pasaran HDB daripada tahun 1980-an hingga sekarang. Kalau kita lihat waktu awal 90-an, harga HDB mulai naik. Ya. Kerana apa 90-an? Kerana tahun 80-an banyak yang berpindah daripada kampung. Dan mulai daripada 90-an harga HDB naik. Jadi generasi merdeka ini, mereka dapat menjual dengan harga tinggi dan membeli dengan harga murah daripada HDB. Mereka tidak beli daripada pasaran semula. Pasaran semula tinggi harganya. Jadi mereka akan menjual rumah mereka dan membeli flat baru. Dalam jangka 10 tahun ini, mereka yang membuat begitu dapat meraih keuntungan 2 kali. Dan ada juga golongan yang sempat mendapat keuntungan untuk kali ketiga bila mereka menjual dalam tahun 2010. Mereka beli harga yang tinggi dan simpan hingga 2010. Dalam mereka menjual dapat juga keuntungan. Jadi kita lihat kat sini, waktu ini dah tak ada lagi zaman seperti generasi mereka. Pada tahun 97, ekonomi Asian Financial Crisis, krisis kewangan Asia menjejas. Kenapa jatuh? Banyak rumah yang dibina sebelum sistem BTO iaitu RFS. Pembeli tidak meneruskan untuk pindah ke rumah baru. Jadi banyak surplus, lebihan flat daripada pembinaan RFS. Dari experience yang itu, HDB mengambil keputusan untuk mengubah skim RFS kepada BTO. Ya, BTO that means pembeli sudah diadakan, baru mereka akan membuat rumah flat baru. Dan waktu 2005, kelulusan pembinaan kasino diumumkan pemerintah. Dan waktu itu juga, selepas itu juga pasaran HDB meningkat. Ya. Kerana apa meningkat? Kerana jumlah rumah baru hanya 23,000. Ya. Permintaan pembeli pertama banyak dan harga pula tinggi kalau dibandingkan daripada tahun 95 dan sebelumnya. Jadi harga HDB terus meningkat. Pembeli PR dan pembeli pertama bertambah. Jadi selepas itu, langkah penyejukan cooling measure diperkenalkan, iaitu MSR, dan PR dapat ABSD 5%. Dan bila Kor Bumbuan mengambil alih, ditambah pula dengan pembinaan flat BTO yang banyak sekali. Jadi kalau kita lihat sejak tahun 2013,
harga HDB nampak penurunan. Kerana apa? Kerana banyak BTO yang dibina. Pembeli pertama tidak lagi membeli rumah resale kerana harga sudah tinggi. Mereka lebih baik membeli BTO. Dan mereka akan sanggup tunggu 3 tahun untuk mendapatkan rumah baru kerana harga yang lebih murah. Rumah yang bersubsidi dan harga yang lebih murah. Jadi waktu ini harga menurun. Data yang terkumpul untuk tahun ini ada menunjukkan kenaikan sedikit. Jadi trend ini saya rasa akan diteruskan. Kenaikan sedikit sebanyak 100.1% setiap suku. Sekarang ini kita melihat pada carta ekonomi Singapura, iaitu GDP growth. Untuk suku kedua 2020 hingga Jun, ekonomi SG menguncut sebanyak 12%. Ya. Kesan dari COVID-19. Buat masa ini kita belum mendapat lihat kesan COVID terhadap pasaran. Malahan menunjukkan peningkatan harga. Mungkin disebabkan pada awal tahun ini kita ada lockdown, ada circuit breaker dan pembeli tidak dapat membeli. Adakah ini dapat memberi kesan seterusnya? Kenaikan ini akan menjadi seterusnya? Kita perhatikan akan datang ya. Impak polisi pemerintah. Pemindahan BTO memberi kesan negatif kepada harga jualan semula. Nilai, tapi walau bagaimanapun tetap kukuh kerana jatuhannya hanya 0.1% setiap suku. Cita-cita diseimbangkan untuk semula golongan. Kerana bila kita menyebut tentang aset itu tidak boleh dinaikkan tanpa had, kerana ini akan menjejas golongan pembeli pertama. Bila HDB harga terlalu tinggi, mereka akan menghadapi masalah untuk membeli. Flat HDB menepati keperluan perumahan sesebuah individu atau keluarga, bukan aspek keuntungan sahaja. Kita melihat ke hadapan trend sosioekonomi Singapura. Semakin ramai warga senja, 1 dalam 5 akan berusia lebih 65 tahun pada 2030. Ini hanyalah 10 tahun daripada sekarang. Flat berusia bertambah dan penggunaan CPF terjejas. Adakah penambahan bilangan penduduk selain daripada PR? Tidak ada. Jadi itu pemerintah memperkenalkan kertas putih penduduk 2010. Tapi adakah ini dapat diteruskan? Kalau ikut topik GE 2020 memang tidak akan diteruskan. Apakah impak ini? Dan penambahan GDP, pendapatan kasar tempatan memang akan bertambah. Penambahan peratusan yang upgrades ke kediaman private dianggarkan akan naik. Ini sesuatu yang memang dirancang pemerintah. Kesan teknologi baru pada ekonomi SG. Sekarang kita ada ekonomi gig. Ya. Jadi apakah kesannya? Warga perlu perancangan awal. Berkukuh kerjaya. Ini yang soal yang lebih penting. Sekiranya kita ingin
membuat perancangan tentang perumahan kita. Yang lebih penting ialah perkukuhkan kerjaya kita. Jadi kita fokus kepada pasaran HDB naik turun. Dah tidak ada masa seperti tahun 90-an lagi, bila HDB memberi pulangan. Buat masa ini, sekian saja sesi perkongsian kita hari ini. Sekiranya tuan-tuan atau puan-puan menghadapi pertanyaan, boleh menghubungi saya pada talian yang tertera 96644455. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.